Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk kita mengambil istifadah, iaitu kita mengambil manfaat daripada apa yang disebutkan sebagai majlis ilmu atau yang disebutkan sebagai taman syurga. Walaupun kita melaksanakan majlis ilmu ini melalui online, tapi barakah majlis ilmu yang kita lalui ini sudah tentu kita memerlukan satu garapan ataupun cerapan dalam jiwa kita supaya Allah cerap dan lihat pada hati kita dan Allah bersihkan hati kita. Hati kita ni sentiasa kotor dengan amalan-amalan dosa, maka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ilmu ini. Kerana apa? Sebab majlis ilmu ini dia punya barakah. Barakah dia sebut tentang bagaimana malaikat duduk mengilingi. Majlis ilmu ni majlis yang mengajak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita lihat Allah menurunkan para malaikat untuk membawa berkat, membawa ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang yang datang, mereka yang meraihkan majlis ilmu itu sendiri. Yang mana dengan majlis ilmu itu sendiri dia akan mendapat 1001 kebaikan berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seperti mana saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Jami' Samadiyah atas peluang yang diberikan kepada saya pada malam ini untuk saya dapatkan peluang untuk menyampaikan beberapa kebaikan ataupun apa yang kita sebut sebagai tazkirah pada malam ini untuk saya sampaikan dan saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini seperti mana tajuk yang saya janjikan dengan apa dia iaitu tajuk yang berkaitan dengan pembeza antara baik dan buruk. Jadi kita hidup kat dunia ni, kita perlu ada pembeza antara baik dan buruk. Macam mana kita nak hidup yang mana kita tak tahu baik dan buruk apa bezanya, tuan-tuan? Ya, baik. Ia berdasarkan satu hadis yang mana saya petikkan daripada hadis yang diriwayatkan daripada pelbagai kitab-kitab hadis, yang mana hadis itu dipetik sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab hadis 40, yang mana hadis yang ke-27 disebutkan di sini. Tuan-tuan, kita baca hadis ni untuk kita mengenal maksud tajuk ini, pembeza antara baik dan buruk. Ya. Baik. Hadis yang kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas, rawahu Muslim. Daripada An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, albir,
ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, manakala dosa itu apa yang menyentuh ataupun mengena pada di jiwa kamu, dan kamu marah untuk supaya kamu tidak suka jikalau manusia melihatnya. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Wasibah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi qultu na'am qala istafti qalbak albirru matma'atnat ilaihi an-nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Baik, yang hadis kedua daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, engkau datang untuk bertanya tentang baik dan dosa, atau perkara yang baik dan perkara yang dosa. Maka dia menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, mintalah nasihat, mintalah fatwa daripada hati kamu, dan sesungguhnya kebaikan itu apa yang ditenangkan oleh jiwa kamu dan ditenangkan oleh hati kamu, manakala dosa itu apa yang mengetuk jiwa kamu dan berbelah bagi di dalam hati kamu. Ini hadis yang mana hadis pertama ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, hadis riwayat Imam Muslim juga Imam Ahmad, ya, manakala hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni cerita, ya, cerita bagaimana Nabi SAW nak maklumkan kepada kita tentang bagaimana kalau kita hidup dekat dunia ini, macam mana kita nak bezakan baik dan buruk. Yang mana kisah seorang sahabat Nabi SAW, dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni nak tahu baik dan buruk. Bukan dia tanya, dia datang, dia dah set dalam hati dia nak bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara yang melibatkan baik, ketaatan, dan perkara yang melibatkan dosa. Macam mana nak bezakan? Nampak tak? Seolah-olah datang jumpa Nabi. Maka Nabi SAW menyatakan, ketika dia datang, dia tak sempat nak utarakan ataupun nak menyatakan tentang perkara ini. Maka Nabi dah tahu dah. Nabi kata, kau datang ni nak tanya pasal dosa dan benda kebaikan, ketaatan, inikah tujuan kau nak bertanya? Nampak tak? Ya, maka ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Maksud mukjizat Nabi SAW di sini, maksudnya sebelum sahabat itu sampai lagi, sebelum lagi dia mengutarakan soalan itu, Nabi SAW dah tahu dah apa yang dia nak bertanya. Ini mukjizat Nabi lah. Macam mana Nabi SAW tahu? Itu berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. So Allah yang bagi wahyu kepada Nabi, maka Nabi SAW yang dapat maklumat itu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW, berkata, wahai Rasulullah, betul itulah yang aku nak tahu daripada engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, maka minta fatwa daripada hati kamu. Betul, ada kan lagu nasyid, ya, yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal, penyanyi lama lah, namanya JJ, dengan satu kumpulan nasyid, nama dia apa ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya lupa nama dia, ya, hadis tu, minta fatwa daripada hati kamu. Maksudnya kita nak bezakan antara baik dan buruk ini, kita kena minta fatwa daripada hati kita sendiri. So hati kita kata macam mana? Hati kita kata baik ataupun tidak? Nampak tak? Jadi Nabi SAW kata, minta nasihat ataupun bertanya kepada hati engkau sendiri. Dan Nabi kata, kebaikan itu apa yang ditenangkan oleh jiwa kamu. Matma'annat ilaihi nafsu, yang mana jiwa kamu merasa tenang dengannya kalau kita lakukan, ya. Dan watma'anna ilaihi alqalb, bukan saja jiwa rasa perasaan tu, tapi hati tu rasa tenang. Maknanya lebih kurang sama lah. Dan Nabi SAW kata, manakala yang disebutkan sebagai dosa itu
hati kamu dan jiwa kamu terasa terusik. Bila kamu buat, jiwa kamu terasa terusik. Alamak, tak sedap rasa ni. Aku ni rasa buat macam betul tak betul ni. Ya. Tapi kalau kita buat benda baik, rasa tenang semacam ya. Dan wataraddada fi sadr, dan tanda-tanda kalau itu dosa yang kita lakukan, maka Nabi kata jiwa kita rasa berbelah bagi nak buat atau tidak. Ya. Wa in aftakan nas, walaupun orang keliling kata alah benda ni halal boleh buat, ya. Maksudnya orang yang keliling kita bukan di kalangan orang yang berilmu, bukan di kalangan orang yang boleh dipercaya keilmuannya, maka kita jangan ambil peduli kata-kata mereka itu, sebab kata-kata orang yang berilmu itu adalah tidak muktabar, tidak boleh diambil sebagai kira kalam yang boleh dipegang, ya. Maka kita jenis manusia yang secara fitrahnya tak suka benda yang haram, tak suka benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila kita melakukan perkara itu menyebabkan hati kita berbelah bagi, hati kita tak tenang. So hati tak tenang, rasa berbelah bagi, walaupun orang keliling mengatakan ya boleh buat, tak ada masalah, no problem, ya, maka tinggalkan. Nampak, ya. Jadi itu Nabi SAW sebut tentang antara ciri-ciri bagaimana kita nak membezakan antara baik dan buruk. Manakala hadis Nuwas bin An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa sama juga, lebih kurang dia kata sesungguhnya kebaikan itu, ketaatan itu adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Dan manakala dosa itu adalah yang mengguris hati kamu, yang menyebabkan hati kamu rasa tak selesa, ya. Dan antara tanda-tanda kalau kamu melakukan benda-benda yang tak baik, benda yang berdosa, kamu tak suka apabila perkara yang kamu lakukan itu menyebabkan orang tengok. Kalaulah benda tu dosa, tuan-tuan, ya, kita rasa tak tenang. Kita rasa ya Allah, janganlah ada orang nampak, jangan ada orang tengok. Itu tanda-tanda yang kalau kita buat, kita rasa macam tu. Bila ada perasaan macam tu, tuan-tuan, itu bermakna itu adalah ciri-ciri dosa. Nampak tu? Ya, sebab apa? Sebab secara fitrahnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni manusia biasa tidak akan rasa tenang dan tidak akan rasa betul-betul selesa dengan perbuatan itu. Itu kalau ikut fitrah salim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang mana inilah fitrah manusia. Allah jadikan manusia ini sebagai fitrah. Fitrah dari segi sudut apa? Semula jadinya kita memang tak suka. Betul tak? Semula jadinya kita tak suka benda-benda yang buruk akhlaknya. Suka tak kalau kita ni, contoh, ya, hakikatnya kalau kita ni mencuri tu sedap. Nampak tak? Mencuri tu dia boleh menyebabkan kita rasa seronok, masalah dapat benda free, kita tak keluar sesen pun. Curi duit, dengan sekelip mata boleh kaya, ya. Yang rompak bank tu tak payah nak berusaha payah-payah cari duit, belajar tinggi-tinggi, rompak bank kalau berjaya lah. Kalau berjaya, maka di situ dia rasa tenang, Allah alhamdulillah, bestnya dapat duit. Tapi kalau ikut fitrah hatinya, tuan-tuan, dia takut tak? Dia takut. Nak buat, nak pergi merompak tu, ya Allah, dia punya takut tu, bohonglah. Siapa yang pergi merompak dia tak ada perasaan macam tu, bohong. Ya, takut tu ada pasal apa? Sebab benda tu salah. Dan hati meronta-ronta, dia tidak mahu melakukan. Nampak tak? Itu fitrah manusia. Dan satu lagi tanda fitrah kita nak tak suka mencuri ni, cuba kalau orang curi barang kita, suka atau tidak, memang kita tak suka, tuan-tuan. Betul tak? Yang benda baik kita suka buat pada orang dan orang lain buat pada kita, itu benda yang baik, tanda-tanda benda itu tidak berdosa. Yang mana ikut fitrah kita yang baik, ikut fitrah kita yang betul-betul salim, yang sempurna, yang ikut yang normal, bukan yang cacat akal ataupun yang tidak berpendirian, orang yang siuman dan seumpamanya. Maka di sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang itu dia bersifat fitrah semula jadi, yang memang Allah jadikan manusia yang normal, dia memang tak suka benda-benda yang berdosa. Kalau dia buat, automatik hati tu rasa tak tenang. Ya, dia automatik rasa itu tidak tenang. Ya, maka disebutkan di sini, tuan-tuan, dalam riwayat lain, dari juga riwayat daripada Daraqutni, ya,
Ya, disebutkan bahawa albirru man syaraha lahu sadruk wal ithmu ma haka fi sadrika wa in aftaka an nas. Kebaikan itu maksudnya hati rasa tenang, rasa kan, benda macam tu. Seolah-olah macam kalau kita buat sesuatu perkara, kan, contohnya kita nak kahwin dengan perempuan, nak cerita tentang insyirah, ataupun hati tu rasa betul-betul terbuka, rasa macam boleh menerima benda itu. Kita nak kahwin dengan perempuan tu, nak kahwin, kita nak kahwin, kita nak, kita sebenarnya istikharah. Mula-mula rasa taradud, rasa was-was, rasa tak boleh nak jitukan hati kita buat keputusan. Nak kahwin tak nak kahwin, cantik pula muka dia, tak kahwin, tak kenal dia pula macam mana, susah pula. Dia nak kahwin, tengok dia baik, pakai tudung labuh apa semua, tapi bila tengok adiknya mak rempit, tak beranilah, takut-takut ni depan kita je baik, tapi dengan kita tak baik. Maka kita solat istikharah 1 malam, 2 malam, ketiga malam. Lepas 2-3 malam kita solat istikharah tu rasa tenang semacam. Tengok gambar dia, ya, tengok dia naik apa jalan kaki pergi kerja tu, kita rasa tenang hati kita. Nampak? Ya, itu tanda-tanda yang mana Allah Subhanahu Wa Taala buka hati. Maksudnya kita minta istikharah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan jalan supaya terbuka hatinya, sama ada terbuka nak terima dia ataupun terbuka nak tolak dia. Maka rasa tenang nak terima dia. Maksudnya kita minta istikharah supaya Allah pilihkan kita, Allah bagi jalan untuk kita pilih. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu disebutkan sebagai istikharah, untuk kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa tenang. Macam tu juga bila ikut perasaan fitrah kita, bila kita melakukan perkara yang baik, insyaraha sadruk, hati kita rasa lapang. Ya, dan apabila dosa tu dia akan mengetuk jiwa kita, menyebabkan kita rasa tak tenang. Itu kalau kita berada jalan yang fitrah. Ya, persoalan kita dah cerita tentang apa, kebetulan lah kita cerita tentang apa ini dinamakan sebagai istikharah ni tuan-tuan. Ada orang tanya saya, ya Ustaz, bagaimana kalau kita buat salat istikharah, dalam masa yang sama kita dapat petunjuk bahawa kita nak kahwin dengan dia, selepas kahwin dengan dia kami bergaduh, kami perang dan sebagainya. Ya, sedangkan ketika mana salat istikharah itu kami dah dapat petunjuk dah, dia pun dapat petunjuk, hati tenang nak berkahwin. Yang sana pun sama juga, 2 kali 5 dapat petunjuk, seolah-olah dapat mimpi, jumpa saya dalam mimpi, seolah petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Tapi kenapa kami gaduh apa semua tu? Kita jawab balik lah. Memang ada orang tanya lah. Pertama, kalau kita lihat dari segi sudut itu, memang bergaduh tu perkara biasa. Selisih faham dalam hidup rumah tangga itu biasa, tak boleh kita nak elakkan. Betul tak? Dan kedua, dalam hidup rumah tangga, dalam kita membuat keputusan, tidak boleh serahkan kepada keputusan istikharah semata-mata. Betul tak? Maka kena ada usaha. Kalau Allah, seolah-olah Allah tunjukkan dalam mimpi tu muka dia, ataupun tak melalui mimpi tapi melalui hati yang tenang, Allah bagi petunjuk, itulah calon yang baik untuk kamu. Tapi dalam masa yang sama juga tidak meninggalkan unsur-unsur yang lain. Betul tak? Maksudnya ada orang ni dia berpegang kepada istikharah saja. Betul tak? Berpegang pada istikharah tapi tak buat siasatan yang lain, tak tengok dia macam mana, tak cuba berkenalan dengan dia, tak tengok Facebook dia macam mana, tak tengok Instagram dia macam mana. Betul? Benda-benda sekarang ni kalau kita kata nak pilih jodoh, kita kena tahu. Ya, zaman sekarang kena tengok, tak salah tuan-tuan. Kenapa ni stok saya punya FB, ya, you dah public kan? Kalau private saya hack lain cerita lah. Betul tak? Tapi you dah private, you dah public kan? So buka Instagram ni, gambar macam ni, gambar macam tu lah, gambar macam tu, ya, gambar bergambar dengan lelaki lain dan sebagainya. Ini satu benda yang tak bagus. Ini bukan ciri-ciri wanita yang baik. Tengok caption dekat dia punya Instagram, gambar tu caption yang cakap tak apa-apa, tak lara dan seumpamanya. Maka ini satu perkara, tanda-tanda tak baiklah sebenarnya. Maka kena cek juga, bukan sekadar kita istikharah, tapi secara zahir kena cek, siasat semampu mungkin. Tak payah letak kamera kat dalam bilik dia, dalam bilik air, tak payah, tapi semampu mungkin. Dan kedua, bila sebut pasal istikharah ni, tenang hati saja tidak mencukupi, tetapi perlulah ada usaha untuk menjaga hubungan tu. Macam contoh, kita sebutkan kalau ada orang ni dia beli kereta, ya,
dia beli kereta, nak beli kereta Toyota ataupun nak beli kereta Honda. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia minta dia ambil 2-3 orang, dia ambil 5 orang penasihat. So dia ambil 5 penasihat daripada pakar kereta. Yang ni kata, lalas dia kata 4 orang mengatakan better, ya, lagi bagus kalau pakai ataupun beli kereta Toyota. 4 orang. Satu saja yang kata beli kereta Honda. Ya. Empat kata Toyota dia punya barang bagus, lepas tu dia punya enjin bagus, ya, dan begitu juga menjimatkan minyak, katakanlah, ya. Siapa pakai Honda janganlah, saya tak tahu, saya tak pakar. So dia pun ikut kenyataan para pakar tu, maka dia kata aku nak beli Toyota. Ikut nasihat pakar. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi di sini lepas dia beli kereta Toyota tu, dia tak servis, tak jaga, main lenjan saja. Cukup 5,000 tak keluar, tak tukar minyak hitam, tak tukar minyak brake, tak tukar oil filter dan sebagainya. Maka kereta tu rosak. Bila kereta tu rosak, maka disalahkan penasihat kereta tu. Dia kata, apa ni kamu kata kereta bagus? Saya baru pakai tak sampai 5 tahun dah, rosak dah, barai dah. Tuan-tuan, ini bukan salah penasihat ataupun bukan pakar kereta, iaitu salah kita sendiri. Pasal apa? Tak jaga betul-betul. Jadi macam juga istikharah. Bila istikharah hati tenang, tapi dalam perkahwinan tu ada seni dia, kita kena jaga. Ya, kena jaga macam mana, kena pupuk dengan baik kasih sayang, ya, kemudian komunikasi kena betul, ya, jangan ada salah faham, terus terang, ya, kepercayaan pada pasangan tu ada kena. Maka ini disebutkan tentang peranan istikharah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang disebutkan tentang Nabi SAW. Kebaikan ni adalah perkara yang hati kita tenang apabila kita nak melakukan. Ya, begitu juga disebutkan bahawa daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata antara macam mana cara nak membezakan antara baik dan buruk, dia kata al-khairu fi thamaninatin wasyarru fi raibatin. Dia kata kebaikan itu pada ketenangan dan keburukan itu pada kesangsian. Kita sangsi, boleh tak boleh ni, betul ke tak betul ni. Nampak tak? Maka hati itu berfatwa jangan kita dekatkan tentang perkara itu. Maka perkara ini perlu kita tinggalkan dan perlu kita jauhi. Sebab apa? Hati kita tak rasa tenang. Tapi dalam hal ini, seperti mana disebutkan Syekh Al-Abbad dalam mensyarahkan hadis ini, kata perlu dengan ilmu. Kalau benda tu secara jelasnya, dengan kenyataan ilmunya, dengan perkara itu jelas yang menyatakan benda tu halal, maka jelas tak ada masalah. Ya, macam apa kata orang kan, Nabi SAW kata Nabi benarkan makan dhab. Betul tak? So Nabi dah izinkan. Khalid Al-Walid dalam hadis yang sahih, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, dia makan dhab. Maka dia beri kepada Nabi SAW, yang mana hal ini Nabi tak tolak. Nabi tak nak makan. Sebab apa? Nabi tak selera. So hadis mengenai dhab ini memang halal. So orang kata dhab ni halal ke tak halal, sedangkan depan matanya hadis Nabi SAW jelas yang menceritakan tentang kehalalan. Tapi dia, saya ragu-ragu lah hadis ni. Apa pula dah ragu? Ulama hadis kata sahih, ulama hadis kata begitu. Dah kata tak ada siapa pun, seorang pun ahli hadis mempertikaikan sanad hadis itu, menunjukkan hadis itu sahih. Tapi kalau kita rasa ragu-ragu dengan kehalalan dhab itu satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Jelas perkara tu halal. Nampak tak? Perkara tu halal dan perkara itu adalah perkara yang memang dibolehkan oleh syarak itu sendiri. Tapi kita pertikaikan. Tapi dalam erti kata bab jijik lain. Jijik ataupun tak selera. Macam ada orang, dia kata durian saya tak makan, tapi dia tidak menafikan halalnya durian itu. Betul tak? Ya betul. Sama juga macam Nabi. Nabi kata dhab tu halal. Dia bukan yang dua alam. Dia sama juga hidup seperti kambing, seperti lembu. Cuma kena sembelih lah. Sembelih dengan betul, makan. Ya, itu betul. Tapi Nabi tak selera. Sebab apa? Tekak dia tak boleh nak terima. Itu biasa.
itu normal dan itu perkara biasa. Tapi kalau nak mempertikaikan keabsahan, macam mana kalau kita dah nampak benda tu jelas tapi masih sangsi, dan kesannya kita bukan saja mengharamkan kepada diri kita, kita mengharamkan kepada orang lain. Ini satu benda yang terkeji. Ya, ini bab kata orang hati tak tenang, tak kena pada tempatnya, tuan-tuan. Betul tak? Ya. Jadi ni kalau kita sebut, tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, tak semua benda yang kita rasa gelojak jiwa dan hati kita itu adalah perkara yang buruk. Pernah yang mana berlaku kata Nabi SAW, Nabi pernah memerintahkan, ya, pada sahabat Nabi SAW. Para sahabat kata dia rasa malas nak buat, dia rasa tak tenang nak buat. Ada beberapa peristiwa yang mana Nabi SAW perintahkan sahabat buat, tapi sahabat rasa Allah, tak tenang hati nak buat. Contohnya ketika mana Nabi SAW, ada sahabat Nabi, dia ni nak pergi haji, sama-sama pergi haji dengan Nabi SAW. Nabi kata tak apa, jangan niat haji ifrat, ya, ataupun haji tamattu', niat umrah dibuat haji, jangan niat haji kiran. Tukar haji ifrat kepada haji tamattu'. So bila Nabi perintahkan, sebab apa Nabi perintahkan? Sebab itu pertama sunnah, Nabi nak tunjukkan perkara itu sunnah Nabi SAW. Supaya apa? Supaya nanti tak ada di kalangan umat selepas Nabi SAW membenci amalan haji tamattu'. Kan dalam mazhab Syafi'i haji tamattu' yang paling afdal, tapi bukanlah bermaksud haji tamattu' tu adalah haji yang dikeji. Tidak, tak boleh. Tak boleh kita kata macam tu. Ya. Sebab apa? Itu antaranya disebabkan oleh ada para ulama mentafsirkan bahawa Nabi perintah sahabat yang niat untuk melakukan haji ifrat tukar kepada haji tamattu'. Ada sahabat tak suka, hati meronta, hati tak tenang. Tapi adakah hati tak tenang sahabat Nabi SAW itu dikira sebagai benda yang berdosa? Tidak. Sedangkan itu perintah Nabi SAW. Ya, dan ada juga mentafsirkan kenapa Nabi perintahkan para sahabat daripada haji ifrat kepada haji tamattu' untuk memudahkan para sahabat. Nampak? Memudahkan para sahabat, tapi pendapat yang paling kuat untuk diterangkan bahawa haji tamattu' itu sunnah Nabi SAW. Nabi perintahkan supaya apa? Tidak ada umat selepas itu ataupun selepas kewafatan baginda SAW memandang rendah kepada haji tamattu', ataupun dia kata ya, sekarang pun ada, tuan-tuan. Bila ada orang buat haji ifrat, ialah dia datang lewat, dia datang musim yang ya sebelum 2-3 hari ataupun lagi seminggu nak hari wukuf, ya, dia bolehlah buat haji kiran ataupun haji ifrat, ya. Tapi kalau mana yang datang sebulan sebelum haji wukuf, sebelum hari wukuf, sebulan nak pakai kain ihram tu, jenuh tu. Kalau perempuan tak apa, kalau perempuan tak ada masalah lah. Sebab apa? Dia boleh pakai seluar dalam, dia boleh pakai bra, dia boleh pakai apa, pakai tudung. Lelaki yang jenis 20 tahun, 30 tahun pakai seluar dalam, tiba-tiba sebulan tak boleh pakai seluar dalam, menceceh juga, tuan-tuan. Bukan senang ya. Jadi sebab itulah bila saya bagi kursus haji dan umrah, siapa yang buat haji ifrat, jangan kita rasa yang terbaik, tidak, ya. Memang dalam mazhab Syafi'i itu lebih afdal, ya. Tentang kedudukan haji mana lebih afdal, ifrat ke kiran ke tamattu', khilaf di kalangan para ulama. Kalau mazhab Syafi'i adalah haji ifrat. Ada mazhab kata haji kiran, sebab itu haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada juga mazhab yang mengatakan haji tamattu' itu lebih afdal. Pasal apa? Itu perintah Nabi SAW. Nampak tak? Ya, maka Nabi perintahkan tukar kepada haji tamattu', para sahabat meronta-ronta hatinya. Maka kata ulama, ini bukan satu sabitan kita nak kata bahawa apa yang maha kafin nafsik, apa yang mengetuk ataupun mengacau menyebabkan hati itu taraddad, tidak rasa tenang, itu bukan bermakna ia adalah dosa. Ya, maksudnya jelas ada perintah Nabi, ada jelas yang menunjukkan bahawa itu adalah petunjuk Nabi dan juga petunjuk Allah daripada Al-Quran. Maka kalau hati kita tak tenang sekalipun, itu bukan dosa. Pasal apa? Sebab kalau betul-betul orang itu rasa tak sedap, tapi bila datang daripadanya ayat suci Al-Quran ataupun perintah daripada Nabi SAW, sepatut dia buang benda macam tu. Macam sahabat pada mulanya kan, mula-mula dia
Kalau nak buat haji ifrad kena buat haji tamattu. Kan rasa macam tak tenang, tapi bila Nabi dah suruh mereka boleh terima. Ya, sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Disebutkan dalam Al-Quran bahawa tidaklah seorang mukmin sama ada lelaki ataupun perempuan apabila datangnya Allah dan Rasul menghukum atau mengeluarkan sesuatu hukum, ya, dan tidak sepatut baginya ada pilihan. Apa saja datang daripada Allah, apa saja datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut diterima dengan hati yang terbuka. Ya, iaitu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah juga ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cuba pergi buat haji sebelum pembukaan kota Mekah, yang mana tahun tu berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi dan para sahabat tak dapat nak buat umrah. Bukan haji, nak buat umrah. Nak umrah ziarah. Yang mana Nabi qada pada tahun hadapan. So bila terhalang perjanjian Hudaibiyah, maka kafir Quraisy mengatakan tahun ni tak boleh buat umrah. Tahun depan datang Mekah baru boleh buat. Maka nak kena tahallul. So nak kena tahallul macam mana? Sembelih kambing. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat supaya ambil kambing masing-masing, sembelih untuk tahallul, untuk melepaskan kita daripada ihram. Maka tak ada seorang pun sahabat buat. Semua senyap, ya. Sehingga mengecilkan hati Nabi. Ialah sahabat Nabi ni tak maksum, ya. Dia boleh melakukan perkara-perkara yang berdosa, dan sahabat ni dia udul dari segi sudut. Dia ni adalah apa saja yang melibatkan riwayat hadis Nabi SAW, mereka ni udul. Ya, kalau sebut sahabat Nabi SAW tak perlu ada jarh wa ta'dil, tak boleh. Bahkan siapa kata sahabat Nabi sanadnya kena perlu di jarh wa ta'dil, syakhsiah sahabat, itu bid'ah yang sangat besar. Tak pernah dipencangkan oleh para salaf. Iaitu tak ada pun ulama salaf yang mengatakan bahawa nak cek sanad kena tengok syakhsiah sahabat itu adakah termasuk dalam kategori jarh wa ta'dil. Ini adalah bid'ah yang paling besar. Ya, siapa buat bid'ah ni? Para penganut agama Syiah. Kita jangan. So sahabat ni dia udul dalam kita menerima dia, tapi tak maksum, ya. Sebab itu tak maksum pasal apa? Nabi nak didik mereka. Mereka buat silap, Nabi tegur, dan mereka membetulkan keadaan itu sendiri. So tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun kecil hati, Nabi pun ambil kambing dan Nabi pun sembelih. So bila Nabi start sembelih untuk tahallul, maka sahabat-sahabat pun turut serta buat tahallul. Jadi walaupun Nabi suruh, hati mereka rasa tak tenang, tak nak buat. Ya, bila hati rasa tak tenang, itu bukan bermakna itu perkara dosa. Pasal apa? Sebab hati tak tenang kita ini berlawanan dengan hadis Nabi SAW, berlawanan dengan syarak. So hati kita yang tak suka ini jelas berlawanan dengan syarak. Yang salah siapa? Hati kita. Nampak tak? Ya, jadi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, ya, maksudnya wal ithmu ma haka fi nafsik. Maksudnya dosa itu yang mengetuk, yang menyebabkan hati kamu rasa tak tenang. Ya, itu maksudnya kalau kita tak nampak benda tu dari segi sudut dalil yang jelas. Nampak tak? Ataupun benda tu syubhat. So bila melibatkan syubhat, kita pun tak nampak nas ataupun dalil yang jelas. Bila tak nampak dalil yang jelas, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita lihat, kita tengok pada hati kita, apa fatwa hati kita. Kalau tak tenang, tak sedap, ya, benda ni halal ke tak halal, kita tinggalkan dulu. Sehinggalah datang bayinah, sehingga datangnya bukti. Kata mufti kata, okey, setelah buat kajian, makanan ni halal, tidak ada campuran dengan perkara-perkara yang tidak diingini oleh syarak, maka hati kita tenang, makanlah tuan-tuan. Kalau tak nak makan juga, masih lagi benda tu tak diwajibkan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita sebutkan tentang perkara ini, baik, ada juga yang mana kalau kita sebut yang nak membuktikan bahawa apa saja hati yang taradud, hati yang was-was, hati yang tidak yakin, tidak semua benda itu salah. Ya, macam kalau kita kata, sebutkan pasal tadi, kata Imam Ibn Rajab, kalau ikut tabiat kita, kalau kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, dia kata bahawa kalau ikut tabiat,
ataupun tabiat iman yang sempurna, iman yang tinggi, hati itu akan tergerak untuk membezakan antara baik dan buruk. Nampak tak ya? Tapi tak semua perkara yang kita rasa tak tenang hati itu adalah benda yang buruk, tidak. Nampak tak? Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang tak beriman ataupun orang yang tidak berilmu, ya, sebab itu Syekh Al-Abbad dia mengatakan, antara kita nak dapatkan ketenangan hati, kita nak dapatkan satu keputusan yang jitu supaya hati kita keluarkan fatwa, jangan buat benda macam ni. Pasal apa? Benda ni tak bagus. Adalah kita berilmu juga, kita belajar sikit-sikit, kita belajar semampu mungkin, dan kita rasa tak tenang. Daripada tuntutan ilmu itu sendiri menyebabkan kita boleh dapat kecerahan hati. Nampak tak? Kita boleh dapat kecerahan hati, walaupun tak 100%, tapi sedikit demi sedikit kita tahu benda ni tak bagus. So lebih tenang lagi kita tanya orang berilmu, Ustaz, apa cerita? Benda ni halal atau tidak? Benda ni adakah boleh dijadikan sebagai orang yang kita ambil nasihat daripada dia? Jangan dia ni orang sesat, dia apa, kata ulama yang muktabar lah, ataupun mana asatizah yang kita percaya ilmu dia. Maka hati tu mendatangkan ketenangan. Macam contohlah tuan-tuan ya, ada seorang perempuan ni, dia kata ya, dia kematian suami, dan yang mana dia ni masih muda lagi tuan-tuan. Dia apa, suami dia meninggal dunia disebabkan kemalangan ke kanser, saya lupa dah. Ni cerita lama lah. Ketika tu umur dia 30 lebih, sekarang ni 40 lebih lah. Dia kata bila suami dia meninggal, dia kena bereddah selama 4 bulan 10 hari. Ya, ini ijma' di kalangan para ulama. Betul tak? Dia kata 4 bulan 10 hari terlalu lama. Ya. Dia tak boleh. Dia ni satu lagi ni, dia ni suami isteri. Ketika suami dia hidup lah, yang mana dia ni suami isteri suka hiking, suka naik bukit, panjat bukit Broga, ya, naik basikal, ya, basikal macam sekarang ni, naik basikal untuk exercise dan sebagainya. Dia kuat bersukan macam tu lah ya. Tiba-tiba pada hari itu suami dia meninggal dunia, 4 bulan 10 hari tak boleh keluar bersukan ya. Dia tak boleh keluar daripada untuk melakukan aktiviti-aktiviti lasap pertama seperti suami dia. Dia kata, ya Ustaz, saya 4 bulan 10 hari ni rasa tension betul lah. Hati saya rasa tak tenang. Pasal biasa kalau seminggu sekali ni, kadang-kadang saya satu hari, seminggu 2-3 kali saya mesti keluar jogging, naik basikal. Ya, tak boleh ke Ustaz, saya saja nak keluar? Kata memang tak boleh, tak dibenarkan oleh syarak. Ya, ada dalam hadis Sahih Muslim, ada seorang wanita tu, dia kematian suami, dia nak balik kampung, duduk kat rumah mak dia. Nabi kata duduk kat rumah suami kamu 4 bulan 10 hari. Nampak tak? Ya, cuma dia boleh bergaul dengan jiran-jiran untuk menghilangkan rasa bosan ataupun nak berborak dan seumpamanya. Tapi nak balik kampung jauh rumah mak bapak dia tak dibenarkan. Ya, apatah lagi sahaja nak keluar jogging dan sebagainya. Ya, dia kata habis tu keluar kerja boleh. Kerja ialah kerja nak cari makan, itu pun keluar pergi kerja, tak boleh nak solek, tak boleh nak letak gincu ke, tak boleh berlawa. Ala kadar ya. Tapi takkanlah nak pergi apa kerja pakai baju kelawar, tidak. Pakailah baju yang sederhana ya, tidak memikat orang lelaki yang berada kat pejabat. Pasal apa nak kerja tu? Pasal apa? Sebab nak cari makan. Bayangkan mana ada majikan nak bagi cuti 4 bulan 10 hari, terpaksa pergi kerja. Kalau diberhentikan nanti tak beri kemaslahatan pada diri dia dan anak-anak dia. Anak dia nak makan apa nanti? Nak makan apa? Tak ada apa nak makan. Dan zaman tu kerja bukan senang ya. Jadi pergi kerja lah, pergi kerja balik. So balik tak boleh dah apa, nak singgah shopping komplek, tak boleh nak singgah mana-mana ya. Kalau nak beli barang makan boleh, tapi kalau window shopping tak boleh ya. Perempuan tu kat pejabat pun ala kadar tak boleh nak campur, tak boleh bercampur dengan lelaki, tak boleh nak duduk bicara lawa-lawa, tidak. Dia kena tahan diri dia. So dia kata, Allah, hati saya rasa tak tenang lah Ustaz, rasa stres je ya. Ini kalau dia bertentangan dengan nas syarak, maka tak boleh kita nak ikut. Pasal apa? Sebab jelas secara ilmunya, secara dalilnya, benda itu tak boleh kita buat. Walaupun hati kita bertentangan dengan perkara sebegitu, tak sepatutnya berlaku dalam jiwa kita sebagai seorang Muslim. Mula-mula rasa tertekan, mula-mula rasa tak tenang hati kita tuan-tuan. Tapi dalam hal ini, bila kita lihat, kita nak pujuk jiwa kita supaya hati kita tenang menerima ketentuan Allah, hati kita tenang menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlulah kita pujuk hati kita.
Ya, tak baik aku nak katakan benda ni tak bagus. Ya, walaupun aku biasa keluar naik basikal, window shopping, suami dah meninggal dunia, tapi Allah kata duduk beredah selama 4 bulan 10 hari, tak boleh keluar kecuali dengan keperluan dirinya. Nak cari makan ke, nak cari rezeki dan seumpamanya. Itu saja. Tak boleh nak pergi main bola ke, nak hiking ke Bukit Beroga ke, tak boleh. Dan itu jelas adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh kita nak mengekang kebaikan ini dengan mengikut hati kita. Ya, nampak? Sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, demi Allah, tidaklah dengan Tuhan kamu, tidaklah mereka itu beriman sehingga apa yang engkau hukumkan, apa yang mereka pertelingkahkan di antara mereka, dan mereka tidak mendapati di dalam jiwa mereka apa-apa pun kesengsaraan ataupun perkara yang tak enak dalam hatinya, yang apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima dengan berbesar hati, dengan terbuka hati. Ini sifat orang bermukmin. Ya, apa yang Allah hukumkan, apa yang Rasul hukumkan, dia kena terima dengan hati yang terbuka. Wa yusallimuna taslima. Wa yusallimu taslima. Mereka terima dengan hati yang terbuka, dengan hati sepenuh. Itu tanda orang beriman. So kita jangan jadi seperti orang yang liberal ni sampai satu tahap dia semuanya menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh kan, kita ni kalau ikut manusia normal, perkara yang melibatkan LGBT, benda terkutuk, seks yang bertentangan dengan syarak, ya, termasuklah lelaki perempuan berzina itu. Tapi yang lebih teruk, yang lebih dahsyat, iaitu LGBT, gay, lesbian, ya, transgender itu melibatkan juga seks sesama jantina. Walaupun yang maknya tu muka macam perempuan, tapi yang henyak dia pun lelaki, tapi dua-duanya lelaki, samalah. Maka transgender ni tuan-tuan, begitu juga LGBT, itu perkara yang terkutuk. Kalau ikut fitrah kita, benda tu kita tak boleh nak terima. Ya, pasal apa? Pertama, jelas dalam nas, perkara itu adalah perkara yang terkutuk dan ditentang oleh agama. Dalam Al-Quran jelas-jelas ia menolak tentang perkara itu. Ya, tapi ada sebahagian manusia ni, dia ikut rasa hatinya, hati kejahilan, hati yang penuh kejahilan, yang mana dia kata, hati aku tak boleh terima pengharaman LGBT ni. Dia cuba cek alasan, dia kata ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah nasibkan sebegitu. Allah dah fitrahkan jiwa, dah memang hatinya melekat pada lelaki. Dia lelaki, suka pada lelaki, itu dah memang dia punya fitrah dia. Itu bukan fitrah, itu berlawan dengan fitrah. Itu binatang pun tak macam tu. Tak ada kisah pun binatang yang bersifat gay ke, tak ada. Betul lah, tak ada. Cuba kurungkan beruk jantan dengan beruk jantan satu, tak ada sampai macam tu. Sekali desperate macam mana pun tak berlaku, ya, hubungan seks antara monyet jantan dengan monyet jantan. Itu bertentangan dengan syarak. Itu jiwa kita. Sebab tu ulama kata, ya, kalau ikut fitrah yang salim ataupun fitrah yang sempurna, manusia biasa dia tidak akan menerima perkara yang buruk. Itu tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kalau kita lihat di sini, kalau perkara itu halalnya jelas dan haram itu benda tu jelas. So kalau benda tu jelas haram, tetap hukumnya haram. Tak boleh kalau kita nak buat macam tu. Ya. Macam contoh kan, macam contoh zaman sekarang ni lah. Ada orang tadi dia tanya saya, "Ustaz, saya nak buat perniagaan forex." Ya. Tapi orang kata forex ni patuh syariah. Tapi saya masih was-was hati saya lah. Walaupun dia kata tu patuh syariah, tapi saya rasa was-was. Pertama kata sebab ni orang ni tak ada credential nak cerita tentang financial ataupun cerita tentang keuangan Islam itu sendiri. Dia kata tak apa, patuh syariah dia tu. Tapi dia was-was. Awak join tak? Saya tak join. Itu tandanya hati tak tenang. Sebab apa? Dia tahu tentang forex ni, kadang-kadang memang dia baca ataupun dengan ilmu dia bertanya pada orang yang tertentu yang menjelaskan bahawa perkara yang melibatkan forex ni biasanya haram.
Pasal apa? Sebab ada bayaran tertangguh. Kecuali kalau kita tukar duit money changer dekat money changer tu, dia bayar cash, dia tak tertangguh. Yang riba tu menyebabkan tertangguh. Kita bayar hari ni, duit yang kita dapat sejam kemudian, itu tangguh, itu riba nama dia. Nampak tak? So walaupun ada kenyataan orang kata benda ni patuh syariah, tetapi dia rasa tak tenang. Sebab apa? Dia pernah baca dulu yang menyatakan bahawa apa saja yang melibatkan forex ini kebiasaannya haram, kecuali kalau kita kat kaunter dia tu, itu bayar cash, bayar sang dapat time tu juga dalam satu majlis. Ya, bila dalam satu majlis, dia memang kata biyadan biyadin, cash, baik cash, bukan tertangguh. Bila tertangguh tu akan melibatkan perubahan mata wang, dan akan menyebabkan salah satu rugi, sama ada sini rugi ataupun sana untung, ataupun sana untung sini rugi. Nampak tak? Tapi kalau bagi tukar sekarang, lepas tu mata wang nak tukar ke, dia turun naik ke, itu lantak lah. Sebab apa? Duit tu dah tukar atas persetujuan. Maka hati berkata. Tapi kalau orang yang jenis tak ada ilmu, dia kata, alah tak apa, dengar je, ambil je, apa susah, benda tu bukan salah pun, benda tu alah, ya, kita ni nak cari rezeki dan sebagainya. Tapi dia kata, wa in aftakal maftun, orang yang tertipu dengan keindahan dunia ini, main keluarkan fatwa saja, nampak tak? Tanpa ada ilmiah, tanpa ada fakta yang betul-betul menguatkan tentang perkara itu adalah halal, maka kita jangan minta fatwa pada hati kita. Supaya apa? Supaya dengan tenang, dengan hati yang terbuka, dengan ilmu yang kita ada, walaupun sedikit, insya-Allah dia berbekalkan tentang perkara itu supaya kita lebih berhati-hati. Sebab itu kalau saya tengok dalam Facebook saya, dalam inbox saya, kata, ustaz boleh tak macam ni buat, saya risaulah takut benda tu haram. Ini bagus, dia ikut fatwa hati kita, sementara dia nak tunggu benda tu pasti tak pasti, ataupun kebetulan di depan mata kita tak ada ustaz yang nak rujuk, tak ada ustaz yang dia boleh ambil pendapat ni macam mana, ya time tu juga nak ambil tak. So kata fatwa pada hati, minta fatwa. So hati kata jangan buat, takut benda ni haram. So saya pun tinggalkan. Lepas tu saya jumpa ustaz, saya pun tanya, halal ke tak halal? Oh, benda ni problem lah sikit, MLM sistem dia yang tak berapa bagus. Walaupun tak semua sistem MLM itu haram, tapi banyak yang salah gunakan sistem MLM ni, makan atas melakukan kezaliman, makan tasangin dan sebagainya. Maka bagus, ya. Jadi mengikut pakar-pakar syariah, syarikat ni mengamalkan sistem MLM yang tidak patut syariah. Orang yang ikut fatwa hati tadi kata, alhamdulillah, lega rasanya, ya, lega rasa, maksudnya nasib baik tak ambil lah. Jadi bila tak ambil tu rasa macam benda tu kita menyebabkan alhamdulillah tak terjebak dengan benda-benda yang diharamkan oleh syarak itu sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara cara yang bagus untuk kita mendapatkan tahu benda tu halal ataupun haram, seperti mana disebutkan bahawa mestilah kita merujuk pada ahli ilmu juga. Tak boleh juga kalau permulaan tu sekali kita jumpa tu, sekali kita lakukan sebegitu, maka kita nampak benda tu tak berapa menenangkan hati kita. Untuk pertama kali okey lah, tapi lepas tu kita kena merujuk pada ahlinya supaya dapat kepastian benda tu bagus atau tidak, kita teruskan. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, isyak pun dah rasanya hampir masuk dah kot, atau lagi seminit dua nak masuk waktu isyak, ya. Jadi isyak pun dah masuk. Jadi kebetulan kita pun dah habis mensyarahkan hadis ini. InsyaAllah kita bertemu pada, ya, kalau ada masa lagi kita bertemu pada sesi yang lain. Terima kasih diucapkan kepada pihak masjid kerana memberi peluang kepada saya. InsyaAllah kita akan bertemu pada di lain masa. Maka segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.